Kasih sayang Allah, sekali lagi kita dipertemukan dalam rumahnya ini setelah kita menunaikan solat fardu maghrib dan menunggu waktu isyak. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita sebagaimana dihimpunkan kita pada malam ini di dalam taman-taman syurga, dihimpunkan kita juga di akhirat nanti dalam syurganya insya-Allah. Amin. Menyambung pengajian kita dalam kitab 40 hadis, amalan sedikit pahala berganda. Pada siri yang lepas kita telah bicarakan tajuk tentang kelebihan fadilat membaca satu huruf dalam Al-Quran. Maka pada malam ini kita sambung pada bab yang ke-24, Fadilat surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, satu hari kita baca 17 kali wajib, ya, 2 rakaat subuh, 4 rakaat solat zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3, isyak 4, 17. Siapa yang tak cukup 17 ini maka tak sempurna rukun Islam dia, ya. Sebab apa? Kerana salah satu rukun Islam ialah menunaikan solat fardu 5 waktu. Maka kalau tak sempurna bacaan 17 kali dalam Fatihah ni, maka seolah dia tak solat lah, ya. An Abi Sa'id ibn al-Ma'alla radhiyallahu qala kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam uhibhu hatta salaitu qala fa'ataytudu faqala sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka an taniyati qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam yaqulullahu ya ayyuhallazina amanu tajibu lillahi wa rasulih idza da'akum lima yuhyikum. Summa qala sallallahu alaihi wasallam la u'allimannaka a'zama suratil fil qur'ani qabla an tahruja minal masjid. Qala fa akhadha biyadi falamma arada an yahruja minal masjidil qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratil fil Qur'an. Qala sallallahu alaihi wasallam na'am alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal Qur'anu al-azimul ladzi utitu. Rawahu Bukhari. Daripada Abu Sa'id bin Al-Ma'alli radhiyallahu berkata, pernah satu ketika aku sedang solat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya sehingga aku selesai solat. Dia, yakni Abu Sa'id, berkata, aku lalu pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, apakah yang menghalangmu daripada datang kepadaku tadi? Dia, Abu Sa'id, berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sedang solat. Baginda berkata, bukankah Allah Ta'ala berfirman yang kita bacakan ayat tadi, wahai orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila dia menyeru kepada kamu sesuatu yang menjadikan kamu hidup sempurna. Surah Al-Anfal ayat 24. Kemudian baginda berkata, aku bersungguh untuk mengajarkan kamu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid ini. Abu Sa'id berkata, baginda lalu memegang tanganku ketika hampir hendak keluar daripada masjid. Abu Sa'id berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhan telah berkata tadi, aku bersungguh untuk mengajarkan kepada kamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Maka baginda menjawab, benar, surah itu ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ia sesungguhnya 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung ia telah diberikan kepadaku. Riwayat Bukhari. Ini yang menunjukkan bahawa satu surah yang paling agung dalam Al-Quran, iaitulah Al-Fatihah, ya, yang kita baca 7 ayat yang ulang-ulang. Ada yang mengatakan
Bermulanya ayat tu daripada Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kita Bismillahirrahmanirrahim tu adalah ayat yang pertama. Sehinggalah ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ketujuh. Maka ayat ini yang kita baca pada setiap kali waktu solat, ya. Setiap kali kita nak mulakan bacaan doa, setiap kali kita nak mulakan sesuatu majlis, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Ataupun kita nak hadiahkan kepada orang yang dah meninggal dunia, kita baca Al-Fatihah. Maka ini fadilat dia. Manakala kelebihannya ialah ini adalah satu surah yang paling agung, keutamaan. Sebab itulah dia dinamakan Al-Fatihah, pembuka, ya. Fathah, pembuka. Suratul Fatihah ini digunakan dalam segala pembuka majlis, pembuka bacaan Al-Quran, kita akan mulakan. Dan dalam solat pun kita mulakan dengan Al-Fatihah. Maka itulah antara kelebihan dia. Ya, banyak sebenarnya kalau nak tahu fadilat surah Fatihah ni. Kerana apa dia diberikan keutamaan? Kerana pengertiannya. Dalamnya ada puji-pujian kepada Allah, dalamnya adalah pengharapan kepada Allah, dalamnya ada doa kepada Allah, ya. Dalamnya ada menyentuh tentang Nasrani, Yahudi, yang mana mereka disesatkan, yang mana mereka dipalingkan. Dalamnya kita minta pada Allah tunjukkan jalan yang lurus. Setiap kali kita doa ihdinas siratal mustaqim. Adakah umat Islam ini dia tidak jumpa jalan lurus? Dan sejak daripada zaman Nabi sampai sekarang ni, kita ulang-ulang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tak jumpa-jumpa ke jalan lurus tu, kan? Persoalan tu. Sebenarnya ihdinas siratal mustaqim tu ialah bukan kita nak minta tunjukkan jalan yang lurus semata-mata, tapi kita nak supaya sentiasa di jalan yang lurus. Kerana hakikatnya manusia ini dia akan sentiasa terkona sana, terkona sini. Dia macam mana pun akan kadang-kadang akan keluar juga daripada barisan tu. Maka bila kita dekatkan balik, minta balik pada Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, dia akan kembali ke asalnya. Minta jalan lurus-lurus, bukan jalan yang engkau murkai, bukan jalan yang engkau sesatkan. Kenapa? Golongan-golongan Yahudi, golongan-golongan Nasrani yang Allah sesatkan, iaitulah golongan Nasrani, yang mana mereka mengatakan bahawa Allah itu Tuhan bapa, ya, Maryam itu Tuhan ibu, Yesus itu Tuhan anak dan sebagainya. Maka mereka sesat, ya. Yang engkau murkai siapa dia? Golongan Yahudi, ya, yang mana mereka ini yang telah diberi peringatan berkali-kali tapi tetap buat kemurkaan juga. Banyak sejak daripada zaman Nabi Musa AS, kemudian zaman kita Nabi Muhammad SAW, mereka akan buat kerosakan. Padahal umat Yahudi ni dia sikit je, sikit. Tapi yang paling cerdik kat dunia ni umat Yahudi, bangsa Yahudi paling cerdik. Cuba tengok siapa yang kontrol bisnes ekonomi dunia ni? Mereka, Yahudi. Tapi umat dia sikit je, kan? Maknanya nak katakan dengan keseluruhan rakyat Malaysia ni, banyak lagi kita daripada mereka, kan? Berapa juta je mereka punya umat, tapi dia punya kepakaran, dia punya intelektual tinggi. Cuma mereka ni golongan yang dimurkai. Kerana apa? Kerana sikap sombongnya, kerana sikap engkarnya pada Allah Ta'ala. Maka ini yang kita bimbangkan. Dalam keadaan kita nak berjalan, meneruskan kehidupan kita kat dunia, kita belajar macam-macam ilmu, kita dapat macam-macam kejayaan dalam dunia ni. Kalau dulu kita belajar, kita naik grade, masuk lagi peringkat yang lebih tinggi, kemudian kita kerja, naik pangkat, kita dapat bisnes yang berjaya dan sebagainya. Kita bimbang kita jadi macam golongan Yahudi yang dimurkai Allah. Kerana kepintaran mereka, kerana kecantikan mereka, kerana kehebatan mereka, tapi mereka sombong pada Allah Ta'ala. No, siapa yang paling cantik? Antara bangsa cantik Yahudi, antara paling pintar Yahudi. Bukan kita nak puji dia, tapi itu hakikat Allah jadi pada dia. Tapi mereka ni sombong dan ingkar pada Allah Ta'ala, ya. Golongan begini yang kita minta jauh. Jangan terlalu tinggi sangat terbang, kan? Takut jatuh nanti lagi sakit. Makna kata dalam kita tinggi terbang tu, ingat bahawa kita ni daripada tanah. Kita ni ciptakan daripada tanah. Sebab itulah nak mengedarkan bahawa hidup ini jangan sombong. Orang yang ada sifat sombong dalam hati ni, walaupun seberat zarah sombong dia tu, dia tak sombong pun, tapi sikit dia sombong dia, maka dia diharamkan masuk ke syurga Allah Ta'ala. Walaupun sebesar zarah, tak boleh. Kalau orang tu ada iman, walaupun sebesar zarah, itu boleh masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat Allah.
Tapi kalau ada sombong seberat zarah pun, maka tidak layak masuk syurga. Ni yang kita takutkan. Punyalah Allah Ta'ala nak bagi kita ni hidup kat dunia ni, memang nak bagi masuk syurga. Memang nak bagi masuk syurga. Tak ada kata nak sediakan neraka ni sebab memang Allah sengaja nak campak kita dalam neraka. Tak. Ada satu riwayat menyebut, ada satu orang lelaki, ada dua orang lelaki ataupun orang manusia yang duduk dalam neraka. Ini setelah kiamat akhirat nanti. Duduk dalam neraka, maka dipanggil dua-dua ni keluar. Dalam neraka ni dipanggil keluar, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Allah nak bercakap dengan dia. Maka Allah pun berfirman, wahai hambaku, kamu sedar tak perbuatan kamu di dunia lah yang menyebabkan kamu hari ini binasa di akhirat, masuk dalam neraka. Dia sedar, ya Rabb, aku sedar. Kerana kamu ni buat maksiat, kerana kamu sombong, kerana kamu lupa pada Allah Ta'ala, maka kerana itulah kamu dimasukkan ke dalam neraka. Betul? Betul, ya Allah. Dua-dua ini pun diminta balik ke dalam neraka balik. Mana kata Allah nak bagi tahu pasal satu je. Maka dua-dua ni balik. Kemudian satu daripada orang tu masuk neraka terus, satu lagi tak nak masuk neraka. Setelah berapa lama dipanggil balik, mai madap balik daripada Allah Ta'ala. Maka ditanya pada dia yang masuk neraka tu, kenapa setelah aku panggil kamu dan setelah aku bercakap dengan kamu, aku suruh kamu masuk neraka, kamu terus masuk neraka? Kata dia, ya Rabb, apa yang kau katakan pada aku tu memang betul lah. Keadilan engkau itu sangat tepat. Mana kata adilnya Allah Ta'ala ini sehinggakan orang yang berdosa pun rasa keadilan Allah. Memang layak aku kena neraka. Maknanya keadilan Allah ni bukan pada orang yang beriman je, pada orang yang masuk syurga je. Orang yang masuk neraka pun rasa adil. Macam kita kat dunia ni, kalau kita kena jatuh hukuman 10 tahun penjara misalnya, 10 tahun penjara, kita boleh argue lagi. Hakim berat sebelah, saya nak pembelaan, saya nak cari peguam saya nak lawan balik, saya nak buat mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Mana kata dia boleh lagi argue dengan keputusan hakim, kerana rasa macam hakim berat sebelah. Dan kita tahu bahawa manusia punya keputusan mungkin kadang-kadang ada yang terlepas pandang. Itu hakikatnya. Tapi bila Allah Ta'ala di mahkamah Allah Ta'ala, bila Allah sebut satu-satu terperinci, tak ada terlepas walaupun seberat zarah pun, sehingga manusia yang jatuhkan hukuman bersalah masuk dalam neraka, dikata memang layak aku masuk neraka. Keadilan Allah Ta'ala tu sehingga dia rasa puas setelah dibicarakan. Sebab itulah aku masuk neraka. Seorang lagi pula kata, kenapa kamu tak masuk neraka setelah aku suruh kamu balik? Kata dia, ya Rabb, sangkaan aku kepadamu cukup tinggi. Kalaulah engkau menyuruh kami keluar untuk bertemu dengan engkau, takkanlah engkau sanggup untuk masukkan kami semula ke dalam neraka. Tentulah keampunanmu, rahmatmu lebih luas daripada kemurkaanmu. Makna dia sangka baik pada Allah Ta'ala. Makna kata sangkaan baik kita ni juga ialah sangkaan Allah Ta'ala itu bergantung pada sangkaan manusia. Kalau orang tu sangka baik pada Allah, maka dia akan dapat baik. Kalau dia sangka buruk pada Allah, maka dia akan dapat buruk. Sebab daripada itulah, ya, kita kena ingat bahawa setiap orang yang nak meninggal dunia, ketika di hujung usia dia, selain daripada ingatkan kalimah la ilaha illallah, kita kena minta dia supaya sangka baik pada Allah. Allah tu luas rahmat dia, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Allah ni maha pengampun, kamu jangan risaulah, insya-Allah tempat kamu di syurga. Cakap dia macam tu supaya dia sentiasa sangka baik pada Allah. Sebab ketika itu syaitan pun akan cuba nak sangka buruk. Kau ni beribadat 5 waktu, kau ingat Allah terima ke? Kau masuk neraka juga dengan aku. Dia akan cuba supaya kita disangka buruk pada Allah. Maka sebab itulah kita perlu sentiasa bersama dengan orang yang sedang nazak supaya dia sentiasa sangka baik pada Allah sehingga akhirnya. Orang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah, termasuklah apa saja ujian Allah bagi, musibah yang Allah bagi, kesulitan yang Allah bagi, maka disitulah adanya rahmat Allah. Maka kerana dia sangka baik pada Allah, Allah pun kata pada malaikat, wahai malaikat, kedua-dua pemuda tadi, orang penghuni neraka tadi, masukkanlah dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Seorang kerana dia tahu kesalahan dia, sedar salah dia, dia masuk neraka kerana kesalahan dia, makna kata hatinya masih ada iman pada Allah Ta'ala. Ya, seorang lagi kerana sangka baik kepada Allah, menunjukkan bahawa rahmat Allah ni luas daripada kemurkaan dia. Kalau begitu punya manusia pun boleh terlepas, apatah lagi kita, kan? Kita ni dah cukup ibadah dah, maka layak kita masuk syurga? Layak, insya-Allah.
Ya, sebenarnya amalan nak masuk syurga ni banyak. Antaranya mengamalkan surah Al-Fatihah salah satu jalannya. Kan? Amalkan Al-Fatihah je. Tak ada surah lain aku tahu. Itu je aku tahu. Boleh. Tapi cubalah usaha naik balik, naik grade. Dekat Al-Fatihah saja. Kita bacakan surah-surah lain juga. Maknanya kata adalah upgrade skill kan. Sebab syurga tu 100 tingkatan. Punyalah Allah nak masukkan kita dalam syurga 100 tingkat. 100 tingkat syurga. Punyalah nak masuk syurga ni. Kan? Kalau kita dapat level 1 tu pun kira alhamdulillah syukur. Tapi takkan nak level 1 je. Kalau boleh nak level atas sekali tingkat 100. Siapa yang duduk situ? Para nabi, para awliya, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, mereka duduk situ. Berapa jarak antara tingkat 1 dengan tingkat 100? Bukan nak kata tingkat 1 dengan tingkat 100. Tingkat 1 dengan tingkat 2 pun kata Nabi, ibarat kamu dekat bumi, pandang langit, pandang bintang yang ada kat langit. Itu baru tingkat 2. Punyalah besar tinggi di syurga. Apa nampak tak nampak apa pun, klik-kelip je. Itulah tingkat 2. Apatah lagi tingkat 100. Layak tak kita masuk tingkat 100? Layak. Siapa kata tak layak? Kan mintalah pada Allah. Ya Allah, aku nak masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, ke dalam syurga yang paling tinggi, yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Minta pada Allah. Allah tak pernah tolak doa kita. Wa qala rabbukum udni astajib lakum. Berdoa padaku niscaya aku akan perkenankan. Jangan sangka buruk, tak layak lah. Kan? Minta je. Allah suruh minta, kita minta je lah. Minta paling tinggi sekali. Tapi dalam masa sama sedar diri jugalah. Kan dalam doa kita tu, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu yang tinggi ya Allah. Ya, aku tak nak syurga lain. Syurga tu je aku nak. Jangan macam tu kan. Minta ya Allah, aku mohon padamu syurga yang paling tinggi. Syurga didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Dalam sama kita kena sadar diri. Walaupun aku sedar ya Allah, aku ni seumpama debu je dekat kaki mereka ya Allah. Makna dekat kaki orang-orang ahli syurga tingkat 100 tu, kita punya amalan umpama debu je. Tak ada apa-apa pun. Tapi ya Allah, kita counter balik. Kami mengharapkan gedung rahmat-Mu ya Allah. Makna kata nak banding amal kita dengan amal Nabi, para salihin semua, tak setanding. Tapi kita minta masuk ke syurga kerana rahmat Allah. Itulah yang hanya harapan yang kita ada. La ta'natu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Maka sangka baik itu dia sangat luas konsep dia. Pada meminta pada Allah, kita yakin Allah pasti akan bagi. Satu. Pada waktu kita ditimpa ujian, kita yakin Allah tahu kita mampu lalui ujian ini. Itu sangka baik. Pada kita meminta, lah. Tadi kita terminta pada Allah, Allah akan perkenankan. Kata Allah, aku malu bila hamba-Ku datang kepadaku, menadah tangan meminta padaku, tapi dia pulang dengan tangan kosong. Allah malu. Maksudnya Allah Ta'ala kata dia takkan lepaskan orang tu pergi tangan kosong, melainkan dia bagi apa dia minta. Cuma kita ni jarang meminta. Minta pun malas. Macam mana cara kita minta? Ini kita doa kan, amin, amin, amin. Tangan macam ni macam mana nak minta kan? Kita minta satu lagi tu jadi amin, amin. Scroll Facebook, tangan sebelah kanan minta. Apa benda ni? Bayangkanlah kita pergi coket tu kan, orang minta sedekah, sebelah tangan main handphone, sebelah kanan action pun minta sedekah ni kan. Agak kita nak bagi tak lagi. Kita pandang dia pun rasa nyampah kan. Kau minta tak sungguh-sungguh kan. Kan lain kalau orang tu minta gini, bang tak bantuan bang, kita rasa macam tak berhati nak lepaskan dia, bagilah RM1. Pada Allah pun kita kena beradab, ya? Minta doa tu biarlah bersungguh-sungguh. Kita bukan minta pada manusia, pada raja segala raja Allah. Maka tak tangan. Baca Fatihah pun jangan laju sangat. Begitu jugalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir amin kan. Apa pun bukan hanya pada waktu doa, waktu solat, waktu doa kan, apa-apa saja. Maka Al-Fatihah ni kalau kita perhatikan maksud dia itu, dia sebenarnya merangkumi segala hal. Pujian-pujian pada Allah, kita berharap pada Allah, bergantung harapan pada Allah, kita minta pada Allah supaya tetapkan hati kita, kita minta kepada Allah supaya jauhkan kita daripada golongan-golongan yang fasik, yang munkar dan sebagainya. Maka inilah surah Al-Fatihah, ya. Dia bukan hanya pada kita nak meminta dalam salat, termasuklah pada permulaan setiap majlis, iaitu waktu kita baca Quran, waktu kita dalam
ketika nak hantar jenazah ke kubur, dalam kita nak berdoa pada orang yang dah mati, maka Al-Fatihah itu sangat-sangat hebat. Hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, ma unzilat fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anil azim allazi u'tiduh. Tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak pernah diturunkan dalam Injil, tak pernah diturunkan dalam Zabur, dan tidak dalam Al-Quran kelebihan sepertinya. Dan ia sesungguhnya 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung ia telah diberikan kepadaku. Muttafaqun alaih. Makna kata surah Fatihah ini dia tak sanding dengan surah-surah yang lain. Keutamaan dia, kelebihan dia, hebatnya dia kan. Dalam Taurat pun tak ada surah yang hebat macam tu. Injil tak ada, Zabur tak ada, Quran saja ada, tapi tak ada surah yang setanding dengan dia. Makna kata bukan nak banding-banding, tidak, kelebihan tu dibanding dengan Al-Fatihah. Masya Allah. Baik, kita tengok pada Al-Fatihah. Kita dah baca dah saja terjemahan dia pun. Kita tahu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ulang balik. Tadi Bismillah dah awal. Ar-Rahmanir-Rahim, punyalah Allah ni pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan, akhirat, menguasai di akhirat nanti ketika semua orang dah mati, ditiup sangkakala, semua mati, tinggal 4 malaikat dia tak mati. Apa dia malaikat tu? Iaitulah malaikat maut, malaikat sangkakala tu Israfil, malaikat Jibril, dan malaikat Mikail yang menurunkan rezeki. Kemudian Allah minta malaikat maut cabut nyawa malaikat Mikail, cabut. Maknanya tak ada rezeki lagi dah, tak ada lagi yang diturunkan rezeki ketika itu. Kemudian malaikat maut diminta untuk cabut nyawa malaikat Israfil, tiup malaikat Israfil, meninggal dia. Tinggal malaikat maut dengan malaikat Jibril. Allah perintahkan malaikat maut cabut malaikat Jibril nyawa, maka dia cabut. Tinggal malaikat maut dengan Allah Ta'ala. Itu yang terakhir sekali, makhluk yang terakhir hidup, malaikat maut. Kemudian Allah kata, wahai malaikat maut, cabut nyawa engkau pula. Cabut nyawa dia sendiri. Bayangkan sama ni kerja dia mencabut nyawa orang aja, di akhirnya dia kena cabut nyawa dia sendiri. Inilah tugas yang paling berat aku pernah buat, kan? Makna kata mencabut nyawa sendiri, bayangkan. Maka dicabut. Ceritanya itu kalau ada manusia yang hidup, pasti mereka akan mati, pecah gendang telinga dia kerana dengar cerita. Maka matilah mereka. Ketika itu hanya Allah Ta'ala yang sendiri, yang sedia ada tunggal, yang esa, tidak ada sebelum, tidak ada selepasnya. Makna kata Allah Ta'ala lah yang sedia ada qadam. Kemudian dia pun berkata, mana kerajaan yang dulu kalian banggakan? Mana kerajaan yang dulu kalian banggakan? Tak ada. Ketika itu Allah saja jawab, yang kekal hanyalah kerajaanku, yakni Allah. Mana dia para pemimpin, penguasa-penguasa, raja-raja hebat ketika dahulu hidup? Tak ada siapa menjawab. Yang hanya adalah aku. Mana kata menunjukkan ketika itu Allah Ta'ala saja yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang lebih daripadanya. Dia lah saja satunya. Jadi tempat yang kita boleh minta pertolongan hanyalah pada Allah Ta'ala ketika itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah. Ini ayat pengabdian kita pada Allah, tidak melakukan syirik pada Allah. Yang kita utamakan, hanya kaulah kami sembah. Makna kata pertama-tama, benda yang pertama kita nak buat ialah bila dengar seruan azan contohnya, kita yang akan ke depan dulu. Makna kata tak adalah tunggu macam azan dah, biar kita habiskan dulu. Kalau kerja tu penting tak apa. Tapi kalau sekadar nak tengok TV, nak buat benda-benda yang ngarut kan, berhentilah. Kita dah tahu dah timing nak solat kan, maka tangguhlah kerja tu dulu. Kita utamakan Allah. Kalau kita kata kepada engkau lah saja kami sembah, iyyaka nasta'in, engkau sajalah kami meminta pertolongan.
Tak ada siapa kita minta pertolongan, hanya pada Allah yang menguasai alam. Minta pada Allah lah. Kadang-kadang kita susah sangat, kita minta pada manusia. Itu bukan dikatakan syirik pada Allah. Tidak. Ini adalah sebagai wadah, sebagai asbab saja. Tak tolong apa? Saya sakitlah, hantar saya ke klinik. Bukan kata minta pada Allah lah. Tidak. Ni kepada manusia ni sebagai pertolongan yang tidak berkait dengan hukum alam, hukum pengabdian diri pada Allah. Tak. Dia adalah bantuan sama manusia. Yang dikatakan hanya kepada kau minta pertolongan ialah segala hal kita serah pada Allah. Tapi yang sampai itu kita kena berusaha juga. Ada orang kata tak apalah, tak payah kerja, kita minta pada Allah, Allah bagi. Kan ada juga macam tu. Ada, tapi kalau dia taraf wali Allah mungkin boleh. Ini pun semayang dijai, tiba-tiba kata minta pada Allah, insya-Allah Allah bagi. Memang Allah bagi, tapi kita kena berusaha. Nabi pun bekerja. Takkanlah kita ni nak mengharap sesuatu je boleh. Mesti Allah bagi, tapi kena usaha. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Makna kata tidak ada jalan yang menyimpang. Kita minta pada Allah supaya jangan kau pisahkan hati kami setelah kau memberi hidayah kepada kami. Ini jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang engkau telah kurniakan nikmat pada mereka. Iaitulah orang yang beriman, orang yang Allah sayang. Nikmatlah, nikmat dunia, nikmat akhirat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Yahudi kita sebut tadi, ya Allah Ta'ala bagi dia nikmat tadi, kemudian dimurkai Allah. Kenapa? Kerana dia salah guna nikmat, dia sombong pada Allah. Yahudi yang kita kata sebut tadi, dia lah yang paling cerdik, dia yang paling cantik, dia yang paling hebat kepakaran pada dia. Tapi mereka ni golongan yang dimurkai Allah. Allah Akbar. Walau tallin, iaitulah bukan golongan yang sesat, iaitu Nasrani. Mereka sangka mereka benar. Mereka sangka bahawa Nabi Isa itu mati kerana besok dia akan bersama dengan mereka di akhirat nanti. Tapi sedangkan Nabi Isa AS tidak mati. Dia dinaikkan ke langit untuk akhirat nanti, sebelum kiamat nanti turun balik, berperang melawan kaumnya sendiri, berperang untuk mematahkan salib-salib yang mana mereka selama ini kata Nasrani ini agama yang benar kan. Maka inilah yang dikatakan bahawa surah Al-Fatihah ini merangkumi sekalian apa yang ada kat dunia ini dan akhirat. Dunia, akhirat, merangkumi semua kan. Inilah surah yang dikatakan paling agung dalam Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian kita ambil sedikit pada fadilat surah Al-Zalzalah. Ada persoalan sebelum kita masuk kepada surah lain? Ada? Baik. Kita ambil sikit je surah Al-Zalzalah ni Fadilat surah Al-Zalzalah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zulzilati ta'dilu nisfal Qur'an wa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an." Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zulzilatul", maknanya surah Al-Zalzalah itu fadilatnya sama pahalanya membaca setengah daripada Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, sama pahalanya membaca 1/3 daripada Al-Quran. Dan Qul ya ayyuhal kafirun, sama pahalanya membaca 1/4 Al-Quran. Daripada riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim dan lain-lain. Ini nak menunjukkan bahawa separuh daripada Quran tu, 30 juzuk, 15 juzuk lah, pahalanya itu bersamaan dengan surah Al-Zalzalah. Bersamaan. Maknanya tidaklah kita kata oh baca surah Al-Zalzalah pun cukuplah. Itu dari sudut kelebihan pahalanya. Tapi fadilat baca Quran tetap lain. Ya, baca kena baca juga, banyak juga fadilat yang lain. Tapi nak katakan fadilat surah Al-Zalzalah itu bersamaan dengan separuh daripada Quran, sebahagian setengah daripada Quran tu. Allah Akbar. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, 1/3 daripada Quran. 1/3 Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, 1/4 daripada Al-Quran. Ibaratnya kita baca Qul ya ayyuhal kafirun tu dalam jumlah mungkin dalam
Berapa? Kalau 1/4 bahagilah macam mana kan. Tapi kalau ikhlas surah macam 10 juzuk 10 juzuk 10 juzuk 30 juzuk kan. Masya Allah kan. Bila kita baca surah-surah ini, insya-Allah pahalanya itu bersama dengan yang kita sebutkan tadi fadilahnya. Ya. Al-Zalzalah ni sebut tentang apa? Iaitulah tentang hari kiamat. Ya. Yang kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Gempa bumi sikit pun orang dah lari. Sedahsyat-dahsyatnya, berkocak, bumi digegarkan. Waktu tu apa benda yang berlaku? Kita tak tahulah. Manusia cemas, takut, menjerit, Allahu Akbar. Tapi ketika itu orang beriman dah tak ada dah. Tak ada. Orang beriman semuanya telah dimatikan. Ibarat hembusan angin, tiup, semua roh orang beriman meninggal. Kita tak akan mengalami hal ini. Tapi orang kafir, dia akan rasa gegaran ini sehancur-hancurnya. Wa ahrajatil ardu asqalaha. Serta bumi ketika itu mengeluarkan segala isinya. Keluar tanah, keluar air, keluar sekali isinya. Gegar-gegar. Wa qala al-insanu ma laha. Ketika itu manusia pun berkata, apa yang terjadi pada bumi ni? Kenapa ni? Kan? Dia lupa bahawa hari kiamat yang disebut-sebut dahulu. Hari ni kata, apa yang berlaku? Kan? Waktu itu semua takut. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maka pada hari itu bumi pun menceritakan kabar beritanya. Inilah benda yang Allah janjikan dahulu. Ini dia saat yang Allah sebut dahulu, para nabi sebut dahulu, bi anna rabbaka auhalaha. Padahal bahawa Tuhanmu telah memerintahnya berlaku pada waktu ini. Allah yang perintahkan waktu itu. Waktu itu dia dah takut dah. Kenapa jadi macam ni? Bumi kata inilah hari yang Tuhanmu janjikan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata yurau a'malahum. Ketika itu, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Dah mati semua, berlakunya kiamat. Ketika itu manusia akan keluar berselerak. Selerak terabur. Kat mana kita keluar tak tahu. Berselerak. Waktu itu keluar daripada kubur untuk melihat balasan amal mereka. Semuanya melihat apa berlaku ni. Bagi orang beriman, dia rasa seronok. Inilah waktu yang Allah janjikan. Bagi orang kufur pada Allah, celaka siapalah yang bangunkan kami. Kenapa? Kerana waktu kiamat, setelah semua manusia mati, semua makhluk mati, tidak ada lagi siksaan dalam kubur, maka mereka berehat sekejap. Sekejap berehat, tak lama. Tiba-tiba kena kejut. Kenapalah kejut kami? Kami baru nak berehat daripada azab kubur. Mereka akan menjadi ketika itu kan. Waktu itulah hari yang dijanjikan Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka sesiapa buat baik sebesar zarah, niscaya akan dilihatnya dalam surah kecacatan amalnya yang dicatat. Ya, Raqib dan Atid mencatat kebaikan dia. Siapa yang buat baik walaupun seberat zarah, semuanya akan dilihatkan. Macam tu pun kira ke? Kira ketika itu. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang buat jahat walaupun sekecil-kecil perkara, niscaya mereka akan melihatnya dalam surah amalnya. Al-Zalzalah ayat 1 hingga 8. Ini surah menceritakan tentang hari kiamat. Gempa bumi berlaku, kemudian manusia berkata apa berlaku ni, dan mereka pun akan mati, kemudian dibangkitkan balik, dilihat tentang kehidupan dia, tentang amal soleh dan buruknya, semua diperlihatkan. Ada satu hadis menyebut satu orang lelaki dihadapkan depan Allah Ta'ala. Ketika itu dibuka 99 kitab amal dia. 99 kitab. Ditimbang 99 amal dia ni, nak tunjuk mana dosa, mana pahala. Maka bila timbang, dosanya lagi berat daripada pahalanya. Makna kata memang confirm neraka lah ni. Dosa lagi berat. Ketika itu Allah dengan rahmat ni tanya pada dia, kamu nak cakap apa tak? Ada alasan tak? Punyalah Allah Ta'ala tak nak masukkan dia dalam neraka. Tanya lagi, kamu nak masuk, nak bagi hujah apa tak? Perlukan peguam tak? Tak ada ya Rob, kata dia. Nak bela diri apa lagi? Memang tak ada. Kamu ada kata nak, mungkin Raqib dan Atid ni salah catat ke apa ke?
Tak ada ya Rabb, memang itu yang aku buat, betul lah tu. Maknanya dia dah putus asa. Maknanya putus asa tu ialah serahlah, apa orang nak buat-buatlah, memang aku jahat pun. Ketika itu dengan rahmat Allah kata, wahai malaikat, bawa sehelai lembaran, sehelai kertas. Ibaratnya kertas tu yang tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditimbang di neraca al-mizan dengan 99 buah kitab amalan yang katanya dosa lagi berat tadi. Bila ditimbang dengan sehelai kertas, maka kertas itu lebih berat daripada dosa-dosanya, iaitulah yang bawa kalimah la ilaha illallah tadi, Muhammadur Rasulullah. Berat lagi kalimah tu daripada dosa-dosanya. Maka kata Allah, masuklah ke dalam syurga dengan rahmatku. Allahu Akbar. Makna kata memang Allah nak bagi kita masuk dalam syurga pun. Allah cari mana lagi cara nak bagi masuk syurga. Punyalah rahmat Allah Ta'ala ni luas, sampai ke kita ni pun rasa besar. Ya Rabb, betul ke ni aku masuk syurga? Padahal aku ni dah dosa dah. Tapi kamu bawa kebaikan walaupun seberat zarah, Allah pandang. Kamu bawa iman walaupun seberat zarah, Allah pandang. Tapi yang kita takutkan ialah, betul tak kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni kita akan bawa sampai akhir hayat kita? Belum tentu. Belum tentu. Yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah diteguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau orang tua beriman, memang baik akhlak dia, masa mati mesti dia bawa kalimah tu. Ini janji Allah. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah boleh sesatkan orang zalim. Kalau orang ni memang orang dosa, memang kaki maksiat, memang buat dosa, memang tak buat amal soleh, Allah takkan benarkan kalimah tu dibawa. Memang takkan dapat. Ni cerita bahawa orang yang boleh bawa kalimah tu ketika kematian dia. Walaupun dosa dia banyak, tapi kerana kebaikan-kebaikan yang dia buat, maka ganjarannya kalimah tu pun dibawa sekali. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Maknanya tuan-tuan, Allah tahu manusia ni takkan terlepas daripada buat kesilapan, kesalahan, dosa. Tapi seimbanglah. Jangan buat dosa sampai kita hanyut. Dalam masa sama, buatlah kewajikan. Solat kena jaga, ibadah kena jaga yang fardu. Kemudian kita buat baik dengan manusia, jaga akhlak kita dengan orang lain, tidak menyakiti orang lain, kembalikan hak orang lain. Maka seimbang. Kita buat dosa, tapi dalam sama ada juga benda yang boleh backup kita. Jangan langsung tak ada, biarlah, mati-matilah kan, aku masuk neraka, masuklah. Ini orang yang putus asa. Ada orang macam tu kan, lantaklah aku masuk neraka pun aku tak kisah, memang aku jahat pun. Orang macam ni kita peluk dia, pujuk dia. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah ni luas kan. Belum tentu lagi kamu masuk neraka, belum tentu lagi aku masuk syurga. Kita masuk kerana rahmat Allah. Sangka baik pada Allah, insya-Allah Allah akan bagi apa yang kita nak. Itu yang perlu kita hadamkan dalam diri kita. Nak mengatakan bahawa luasnya rahmat Allah Ta'ala pada kita. Wallahu a'lam bisawab. Dah masuk isyak ya. Jadi sekarang itu yang saya sampaikan pada malam bahagia ini. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. Mungkin bulan depan kita tangguhkan dulu kuliah kita, kerana saya akan mengerjakan ibadah umrah ya, bersama dengan keluarga. InsyaAllah mungkin kita akan jumpa lagi mungkin dalam bulan 11 insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii amalu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.